bernama Radio, program Klinik Cukai pada waktu ini cukup menarik ya, topik tentang scammer ini kan ya. Jadi Cik Nasir, apa antara kes-kes yang melibatkan scammer yang menyamar jadi pegawai LHDN ini? Kongsikan. Okey, terima kasih. So saya kira topik ni sangat penting dan juga sangat menarik untuk kita sama-sama kongsikan pada pagi ini ya. Saya di call center lah lembaga hasil, kita namakan sebagai Hasil K-Line. Kita memang sering kali dapat aduan berkaitan scammer ni, DJ. Sebab kita punya kes-kes melibatkan kes yang tunggakan cukai, kes yang melibatkan macam untung atas jualan saham. So ada juga kes-kes melibatkan pasal duty stamp atas dia punya loan agreement. So ada juga kes yang paling saya geram juga adalah pasal kita punya refund. So ada juga di kalangan scammer ni, dia hantar email kepada kita punya taxpayers mengatakan yang lembaga hasil nak pulangkan refund mereka dan minta mereka bagi data perbankan yang aktif. Kononnya data dalam maklumat lembaga hasil ni, data perbankan tu data aktif. So diminta, dia bagi link lah, dia yang bagi QR code lah, itulah antaranya. Dan paling yang saya nak kongsikan adalah berkaitan panggilan telefon. Yang ini paling kerap sekali lah. So panggilan telefon ni adalah untuk yang kes tunggakan cukai ya. So biasanya dia punya modus operandi yang saya boleh kongsikan pada pagi ni adalah dari sudut panggilan dia mesti call mangsa ni, mengatakan mereka ni pegawai lembaga hasil. Selepas itu dia mengatakan kepada setiap mangsa ni mereka ada tunggakan cukai dari sebuah syarikat ataupun perniagaan yang berdaftar bawah dia punya IC ya. So mangsa ni pula tadi akan panik. So dia panik, dia kata dia tak pernah ada syarikat, tak pernah ada perniagaan yang berdaftar. How come boleh tiba-tiba ada tunggakan cukai kan, macam tu. So bila dalam keadaan panik itu, so akhirnya pula si scammer ni bijak dan licik ya. So dia minta mangsa ni tadi buat report. Dia nasihatkan lebih baik buat report sebab dia takut ada orang gunakan IC. Kononnya ada orang gunakan IC, tubuhkan sebuah syarikat dan perniagaan ya. So akhirnya menyebabkan hutang. Lepas tu memudahkan proses dia buat report tu pula, dia kata dia ni bekerjasama rapat lah dengan Jabatan Jenayah Komersial PDRM kononnya. Okey, bekerjasama dengan polis. Dia bekerjasama dengan polis. So akhirnya dia kata dia boleh panjangkan talian telefon ni. Dia sambungkan. Dia sambungkan pula. So dia sambungkan pula panggilan telefon kepada polis dan nanti boleh bercakap dengan polis ni. So then sambungkan panggilan telefon, polis pun dengan karakter yang suara garau kan. Sangat licik dia punya ni kan. So karakter yang dibawa tu memang sangat hebat. So akhirnya mangsa-mangsa ni pun terpedaya dan bila bercakap dengan polis, polis minta dokumen ni, minta IC semua mangsa bagi. So once mangsa bagi, tiba-tiba ada satu kes ni pula, bila polis semak dia kata IC puan ni terlibat dengan kes penggubahan wang haram. Ada pula jenayah komersial yang lain ya. So dia kata kes-kes macam ni lebih baik puan report kepada pihak bank pula. Tak apa, saya akan panjangkan puan kepada pihak bank pula. Maksudnya polis juga tadi sambungkan. Polis tadi boleh sambungkan pula kepada bank. So bila sambungkan kepada bank pula, so akhirnya bank ni mintalah maklumat perbankan dia kan. Dia punya kata laluan, dia bagi kata laluan. Ada juga yang kongsi dia punya one time password tu, OTP kan, TAC number. Ada yang kasih pula, dah memang jelas lah duit dia sedang diambil pada waktu tu. Sebab semua data dah bagi kan. So akhirnya dia sedar bila duit dia dah hilang je. Itulah antara taktik yang digunakan oleh scammer yang saya rasa sangat bahaya, dan saya rasa sesi pagi ni sangat penting untuk kita kupas sama-sama supaya rakan pendengar kita especially di Bernama Radio ni faham dan tidak lagi jadi mangsa kepada scammer. Baik, jadi bila kita tengok kan Cik Nasir, modus operandi digunakan adalah melalui panggilan telefon. Jadi memang adakah, sebab sekarang kita lihat banyak lagi cara-cara lain kan yang lebih mudah digunakan, contoh macam penghantaran SMS yang rasmi, contohnya kan, email dan sebagainya. Jadi adakah macam pihak LHDN sendiri memang akan berhubung dengan pengguna ataupun mangsa-mangsa, bakal mangsa ini melalui panggilan telefon, ataupun sebenarnya tidak ada pun? Okey. So dari sudut soalan berkenaan, kita sebenarnya kita ada dari sudut urusan rasmi di lembaga hasil ni, kita memang keluarkan surat rasmi dan email rasmi saja atas apa juga urusan percukaian, DJ ya. So nanti pihak pembayar cukai, iaitu kita katakan pembayar cukai, kalau ada isu dari sudut tunggakan contohnya ya, so kita akan minta dia email kepada pegawai kita. Dalam surat kita dah bagi email ya. So dalam email berkenaan pula ada juga yang
yang kita minta dia hubungi atau dia postkan maklumat-maklumat tu kepada alamat-alamat ke dalam kita punya organisasi lah ya. Sebab ada certain cases yang kita perlukan dokumen yang kita nak kena buat semakan lanjut ya. So untuk kes-kes scammer ni kita tak akan hubungi mereka ya. Especially menggunakan nombor telefon bimbit peribadi tu. Kita tak akan guna ya. So saya nak nasihatkan para pendengar sekalian ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So once dapat sahaja panggilan yang meragukan ni tadi atau email, SMS ke surat, kita pastikan sekali yang first kali kena buat semakan pengesahan dulu. Semak dan sahkan dulu dengan pihak lembaga hasil ya. So call kita. So kita punya talian call center di Hasil Kailan adalah 03 89 11 1000. So boleh call kita terus, dan once call tu then kita punya pegawai akan bantu buat semakan daripada ledger ke atau apa jua lah dokumen yang diperlukan di peringkat cawangan etc. Itulah yang saya boleh kongsikan bagi pihak yang jadi bangsa ni lah. So saya harap mereka faham hak mereka bila mereka dapat panggilan yang meragukan tadi ataupun SMS yang meragukan tu. Apa yang dia kena buat, mesti dia buat pengesahan dulu. So once dah buat pengesahan, kita nak juga kalau dia dapat email tadi, pastikan email dia punya domain tu mesti alias@hasil.gov.my. Kadang-kadang email yang dia terima tu nama tu betul. Kadang-kadang nama CEO kita ya. Depan kat depan nama tu. Nama macam betul-betul macam seorang pegawai lah. Nama CEO kita ada, nama pegawai hubungan awam kita pun ada, tapi kat belakang tu email memang bukan kita punya. @hasil.gov.my tak ada. So dia kena semak perkara tu ya. So then saya rasa nasihat seterusnya dari sudut bayaran kot ya. Sebab banyak yang paling kes yang tertipu juga. Kita pun heran macam mana dia boleh buat bayaran yang banyak ke atas nombor yang diberikan tu kan. So kita harap bayaran yang nak dibuat sila pastikan hanya kepada Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia. So macam mana nak tahu bayaran kepada Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia? Boleh buka website kita. Semak prosedur and what not ya. So jangan tekan apa jua link yang dia bagi ke, kena QR code scan ke, tak perlu buat benda tu. Download apa jua aplikasi ke, kita tak buat perkara tu. Kita tak akan buat perkara tu di Lembaga Hasil ya. Jadi pihak LHDN tak adalah tak ada perkara-perkara yang dijanjikan oleh para scammer tu. Betul. Kena hati-hati. Tapi kita tahu juga kan Cik Nasir, kita ni memang kalau tiba-tiba dapat call, dengar pula daripada LHDN katanya, pertama sekali akan panik. Betul. Jadi panik ni, agaknya situasi panik ni memberi satu ruang kepada scammer-scammer ni untuk kawal kawal mangsa-mangsa ini. Jadi bagaimana sebenarnya kita sebagai orang yang menerima panggilan daripada LHDN ini untuk berada dalam keadaan tenang dan dengar betul-betul dia ni betul ke pegawai LHDN ataupun scammer ni. Jadi apa tip dia tu? Okey. Cik Asih. Tip yang paling jelas tadi saya maklumkan, kalau tuan-tuan boleh link terus dekat dalam kita punya website kan, boleh buka. So dah tahu siapa yang seorang pembayar cukai, dia dah ada dia punya password, dia boleh masuk, dia boleh semak. So sambil dia mendengar panggilan, jangan panik, tenangkan diri. So tak perlu rasa cemas, takut semua. So you sambil jawab panggilan, sambil tu semak sekali dalam rekod kita. Sambil tu semak dalam rekod Lembaga Hasil tu, dalam you punya account ada tak tunggakan cukai, ada tak kes-kes refund, ada tak benda notis-notis kita keluarkan. Semua tu boleh disemak di peringkat kita punya website ya sekarang ni. So lepas tu macam kalaupun dia minta maklumat sulit, tak perlu bagi. Kalaupun tuan-tuan nak bagi maklumat yang tipu. Bagi je maklumat tipu. Kena balik maksudnya. Bahaya sebab macam contoh IC kan, nombor bank. Ada in fact bagi kata laluan bank. Kes-kes scammer ni. So kita pun jadi kesian ya. So semua kes-kes yang macam saya dah maklumkan sebelum ni, kita harap tak berlaku lah ya. Especially kepada pendengar bernama radio. Sebab perkara ni data peribadi memang data yang tak sepatutnya dikongsikan kepada sesiapa juga. In fact kita punya family members pun. So saya harap perkara ni jelas supaya rakan-rakan pendengar semua sentiasa berhati-hati, berwaspada dan tidak menjadi mangsa scammer yang seterusnya lah ya. Okey ya, jadi kita kena berhati-hati. Yang paling penting jangan panik lah apabila menerima panggilan yang tak dikenali ni. Sebab kita tahu, saya rasa bila tengoklah komen netizen kan, diorang yang share situasi kena scam dengan kononnya pegawai LHDN ni, bila kita tahu dah dia tu scammer, nanti dia emotional.
Dengan katanya nanti dia marah Betul. kita balik. Jadi kita tahulah pegawai-pegawai ni orangnya tenang. Kan mereka ni akan entertain kita dalam keadaan yang baik. Jadi kalau kata ada emosi-emosi tu kita dah tahu dah kita bakal ada potensi untuk jadi mangsa. Betul, tepat sekali. Okey, baik. Dan juga bagi membantras penyamaran sebagai pegawai LHDNM ini, Encik Nazir, bagaimana sebenarnya kita boleh memastikan kesahihan pegawai-pegawai tersebut? Okey. So nak memastikan pegawai itu sendiri saya kira soalan ini soalan yang baik juga, sebab ada juga kes yang kita terima, ada orang yang menyamar sebagai pegawai lembaga hasil hadir ke premis perniagaan. Dia pula hadir ke premis perniagaan mangsa ni secara fizikal secara fizikal. So dia hadir berani. kat situ, dia kata dia nak buat tinjauan audit lah, cukai, sebab kita ada audit luar and what not kan. So dia datang kat sana secara fizikal juga. So untuk kes-kes yang melibatkan lawatan audit ni juga ada juga yang dia buat panggilan awal untuk dia maklumkan yang kita perlukan beberapa maklumat lah sebelum kita hadir. So maklumat-maklumat ni lah yang kita katakan maklumat-maklumat yang berpotensi untuk menjadikan kes ini jadi mangsa scammer lah Right. So pertama sekali bila you dapat saja panggilan ataupun orang yang hadir ke premis, minta butir diri pegawai. So minta butir diri. Kalau butir diri pegawai, nama dia tak nak bagi, jabatan mana dia kerja, cawangan mana dia kerja, dia tak nak bagi. So akhirnya susah. Kita ambil gambar dia. Ambil gambar pegawai tu. Itu penting untuk cover diri mangsa ni lah sebelum dia terkena Satu lagi, kita nak mangsa-mangsa ni pula minta dia punya dokumen. Sebab kita kalau nak datang buat audit luar, so kita akan bagi satu pemakluman notis kepada pihak premis, pembayar cukai kita yang kita akan hadir, dan kita akan semak apa dokumen-dokumen yang kita perlukan. So nanti kita hadir ke sana, kita harap pukul berapa. So kita jelas dari sudut kita punya audit plan tu So bagi mereka yang menyamak ini, kalau dia tak ada dokumen, tak perlu benarkan dia masuk premis. So tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dapat je orang yang menyamak ini terus buat panggilan polis. Buat laporan di peringkat polis supaya tidak jadi mangsa scammer tu. Okey. Sebab itu tindakan yang berani apabila mereka secara fizikal. Betul. Boleh datang berjumpa dengan mangsa ni. Jadi kita nak kenalah sentiasa cakna dengan situasi betul, sangat-sangat tersebut. Jangan sampai dah hilang beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu lagi berdebar jugalah. Jadi sebelum jadi lebih teruk lagi, cepat-cepat kita buat laporan. Okey, baik. Dan tadi Cik Nazir ada bagi tahu, sekarang dah cukup mudah dah. Semuanya dah boleh semak dekat website rasmi laman sesawang rasmi LHDN. Jadi bagaimana jika kita ingin menyemak sendiri status bayaran cukai kita, sama ada mempunyai tunggakan ke ataupun apa saja yang dijual ataupun diomong-omongkan oleh scammer ni, kata kita ni ada tunggakan, kita ni tak bayar sekian, kita ni ala-ala sedemikian. Jadi bagaimana cara semakan itu boleh dibuat, Cik Nazir? Okey, terima kasih. Sebab saya kira banyak jugalah yang bila orang call kita ataupun di kalangan mangsa tu cakap, saya pun nak buka website lembaga hasil, kadang-kadang tak pandai kan, banyak sangat maklumat, tak reti nak rujuk kat mana. So saya rasa sesi pagi ni sangat penting dan soalan ni sangat penting. So pertamanya, rakan pendengar sekalian, kita di lembaga hasil ni kita ada aplikasi MyTax yang boleh guna app saja. So boleh juga buka daripada website kita. So daripada website tu pergi ke sebelah kanan atas DJ. So kita ada logo MyTax itu. Boleh klik je kat sana MyTax tu. Suka untuk saya nak maklumkan kepada rakan pendengar sekalian, aplikasi MyTax ni aplikasi yang kita telah pun lancarkan sejak 2014 lagi. Dah lama dah aplikasi ni kita guna, dan dia aplikasi perkhidmatan elektronik yang sangat memudahkan para pembayar cukai di luar sana untuk semak dia punya maklumat percukaian So dalam saya rasa 2-3 tahun lepas kita dah cantikkan dari sudut viewpoint kita punya MyTax ni. So dia boleh tengok dalam bentuk dashboard je. So dia punya refund berapa kalau layak, ada kes tunggakan cukai berapa, so ada sekatan perjalanan ke tidak, semua mudah. So kadang-kadang ada taxpayer kita kata nak cari maklumat tu susah. So akhirnya kita buat dalam bentuk dashboard. Buka saja MyTax profile tu, terus dah nampak dah semua. So dia dah jelas kat situ So ini juga memudahkan pihak membayar cukai sebelum menjadi mangsa boleh semak terus dekat sana So apa yang saya perlu kongsikan dekat sini, bila buka saja website kita, klik butang MyTax dan mestilah tekan lock masuk. Bila tekan lock masuk, dia perlu masukkan IC dan juga dia perlu masukkan dia punya password kat situ. So kadang-kadang tak ada password. So nak ada password ni DJ Tasha, dia kena semak juga dia ada nombor cukai atau tidak. Semak dahulu. So dia boleh hadir ke mana-mana kita punya premis cawangan lembaga hasil berdekatan, semak sama ada dia ada nombor cukai pendapatan atau tidak, ataupun dia boleh call kita punya call
call center, boleh chat dengan kita punya live chat agent ya. So dia boleh tanya ada tak nombor cukai berdaftar atas nama IC dia tu. So once ada nombor cukai, boleh minta pegawai kita semak sama ada IC tadi ada tak nombor PIN yang telah didaftarkan. So penting ada nombor PIN ni DJ Tasha, sebab kita ada sijil digital yang kita daftarkan di sebalik IC berkenaan, supaya maklumat itu maklumat yang tidak boleh dicuri oleh orang-orang dekat luar sana. Kita jamin maklumat-maklumat pembayar cukai itu terselamat dengan pihak Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia ya. So once kita bagi nombor PIN ada 16 digit kesemuanya, dengan 16 digit berkenaan barulah boleh bina password. So once dah berjaya bina password, barulah dia boleh log masuk dekat bahagian My Tax tu. Masuk je dekat bahagian My Tax untuk tujuan semakkan cukai ni saja, boleh klik bahagian perkhidmatan EZ hasil dan pilih bahagian e-ledger. Dekat e-ledger tu saya harap ke semua kolom-kolom yang kita tentukan tu sangat mudah untuk difahami oleh rakan pendengar sekalian, untuk semak berapa baki cukai dia, berapa refund yang dia layak, supaya dia tak menjadi mangsa ya scammer ni. So saya juga nak kongsikan jika bayaran dah dibuat. Kadang-kadang bila dia dah buat bayaran, dia sebat dalam sistem, bayaran tu tak keluar. Kenapa? Kan sebab kadang-kadang pihak bank tu dia, straight away je dapat ya. Kita nak maklumkan juga kepada rakan pendengar sekalian, kita ni dari pihak yang ketiga as compared to bank ya. Sebab kita di peringkat Lembaga Hasil, kalau tuan-tuan nak semak semula di peringkat ledger tuan-tuan tu, dia akan ambil masa 3 hingga 7 hari bekerja untuk masuk dalam ledger dalam My Tax dia tu lah ya. So tapi kami di peringkat Lembaga Hasil sangat mencuba untuk pastikan semua bayaran yang dibuat dapat disemak secara real time. Dalam masa terdekat, untuk memudahkan taxpayer ni semak terus bayaran yang dia buat terus masuk akaun atau tidak ya. Dan saya nak kongsikan juga, semua bayaran yang dibuat sepatutnya ada dokumen yang membuktikan bayaran itu dibuat kepada pihak Lembaga Hasil ya. Kalau buat menerusi bank atau cek, dan dia ada dokumen cek atau bank ya. Kalau buat menerusi bayar hasil kami, dan dia akan dapat dia punya slip pengesahan pembayaran berkenaan ya. Itu boleh jadi dokumen bukti untuk dia bawa ke mana-mana lah sebelum jadi mangsa scam ini. Okey, itu dia kaedah dia. Cukup mudah sekarang ni menggunakan aplikasi My Tax saja. Anda boleh tengok dah sebenarnya kalau kita adalah pembayar cukai dan kita tahu kita dah buat dah itu semua. Jadi sebenarnya tak ada masalah ya untuk kata kalau ada lah scammer call, kita dah tahu, kita yakin bila pula lah kita ni kena macam mana dia cakap ni. Jadi pentinglah ya untuk kata kita memudahkan lagi juga urusan kita bersama-sama dengan LHDN ini. Baik, dan bercakap tentang bayaran cukai tertunggak yang didakwa oleh scammer itu tadi ya Encik Nasir, medium sahih yang digunakan bagi tujuan bayaran kepada LHDN, apa antaranya? Okey. So bercakap mengenai medium tadi pun sangat penting juga untuk rakan pendengar faham, supaya dia tak tertipu nak klik link ke scan QR code ke apa saja ya. So once dia pergi ke website kita sahaja, so dia akan tengok dekat pautan popular atau pautan pantas dekat sana, kita ada bayaran cukai. Klik sahaja bahagian bayaran cukai itu, dekat situ ada aplikasi bayar hasil, ada juga aplikasi e-telegraphic transfer ya, ETT yang kita baru saja lancar pada tahun ini ya. So kedua-dua aplikasi ini adalah aplikasi atas talian yang boleh digunakan untuk bayar ya. Bayar hasil tadi boleh bayar secara FPX ataupun menggunakan credit card. Itu kita benarkan, dan memang saluran berkenaan saluran rasmi. Kalau tuan-tuan boleh buka terus ke website kita, jangan pergi ke tempat lain. So buka website kita, klik bayaran cukai, lepas tu klik dekat bahagian bayar hasil ataupun ETT ya, untuk buat transaction. Ataupun kalau dia nak buat secara cek ya, so secara cek ini kita pastikan semua cek itu dibayar atas nama. Untuk tujuan cukai pendapatan dan juga cukai keuntungan harta tanah yang RPJT atau CKHT berkenaan, sila letak penama yang nak dibayar kepada itu adalah Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri. Itu satu. Dua, atau namanya Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Ini je nama dibayar kepada yang ada dalam cek yang rasmi ya. Jangan letak nama-nama yang lain untuk bayaran cek. Satu lagi pula untuk tujuan duty stamp ya, sebab duty stamp pun ada bayaran menerusi cek. So nama yang dia letak dekat dalam cek tu adalah nama pemungut duty stamp. Dia tak ada nama-nama lain sebab kadang-kadang scammer dia suruh letak nama-nama lain. Ada nama-nama personal pula. Nama personal pula, ataupun nama macam individu yang kita tak kenali ya, ataupun syarikat-syarikat yang kita tak kenali. So saya harap pendengar sekalian memang faham apa kita punya nama yang rasmi untuk guna di peringkat cek ataupun pembayaran secara atas talian ya. Saya harap
pendengar faham, sebab kita di Lembaga Hasil ni tidak ada langkah ketiga lah, third party untuk terima bayaran. Kita direct to the Lembaga Hasil dan Bank Malaysia sahaja. Jangan gunakan apa jua transaksi bank yang lain kepada third party, ya. Itu saja. Saya harap tidak terpedaya dengan apa jua ugutan ataupun kaedah strategi licik scammer ni, ya, dari sudut bayaran. Ya, kan, ya. Jadi dia adalah perkara yang asas juga sebenarnya, macam kita buat transfer duit dekat bank juga, kan, Cik Nasir, kan. Kita tahu platformnya tu betul, ke mana duit kita pergi. Kalau kita nak transfer, kita tahu sampai dekat orang yang sepatutnya. Itu yang paling penting sekali lah. Baik, dan walaupun isu scammer ni dah banyak dikongsikan di media sosial, kan, ya, oleh masyarakat juga, tetapi masih juga ada yang menjadi mangsa ni. Agak-agaknya kenapa, Cik Nasir, kan berlaku situasi itu? Adakah panik ataupun scammer ni jumpa orang yang mungkin berusia, kan, dia mudah ditipu, dipedaya, macam mana? Okey. So saya suka nak kongsikan 5 punca utamalah yang kami rasa di peringkat Lembaga Hasil dan Bank Malaysia yang menjadi punca kepada scammer ni masih berleluasa lagi, ya. So satunya, kita rasa kurang pengetahuan dan juga kesedaran di peringkat masyarakat kita di Malaysia ni, ya. Sebab pengetahuan penipuan sendiri dari sudut scam ini masih rendah di kalangan masyarakat kita. Kenapa saya katakan rendah? Sebab jumlah mangsa menjadi scam ini sangat tinggi. Kalau kita tengok 3 bulan yang pertama, kalau ikut statistik yang dilaporkan oleh Jabatan Jenayah Komersial PDRM, ya, so hampir melibatkan kerugian 73 juta, ya, dan melibatkan 2,300 aduan yang telah pun disampaikan kepada Seksyen Jenayah Komersial. So maksudnya untuk 3 bulan saja dah hampir 2,300. Itu sangat tinggi dan melibatkan yang jutaan ringgit, ya, dia punya kerugian tu. So saya harap rakan pendengar sekalian banyakkan membaca apa jua berita, ya. So tengok berita, macam mana kaedah dia tu buat scam. Lepas tu tengok artikel, baca artikel, tonton wawancara, dengar sidang radio macam kita buat sekarang ni, kan. Itu sangat penting supaya dia tak jadi bangsa, sebab kita nak tahu bagaimana kaedah dia menipu tu. Kita tak nak lagi sekali kita kena, ya. Dan satu lagi, saya percaya rakyat Malaysia ni sangat mudah percaya juga dengan dengan orang, dan dia boleh kongsikan maklumat peribadi. Bagi IC mudah je untuk bagi ada sebab yang percaya, dia bagi maklumat bank, kata laluan bank pun dia boleh bagi pada orang. Benda tu semua sepatutnya adalah kita punya maklumat peribadi, tak boleh kongsilah dengan orang lain, ya. So punca yang kedua yang kita boleh simpulkan adalah dari sudut isu kognitif mind, ya. Dari sudut kognitif mind ni, macam DJ Tasha cakap tadi, perasaan cemas, panik, takut. So bila diasak dengan pelbagai ugutan ataupun menyatakan yang ada kes hutang, boleh melibatkan mahkamah, so kita masyarakat ni cepat panik. Dia punya kognitif mind tu akan terus rasa benda tu adalah apa yang berlaku, kenapa jadi macam ni, aku tak pernah jadi macam ni. So because of perasaan yang begitu akan menyebabkan mereka ini buat tindakan terburu-buru. So bila buat tindakan terburu-buru, terus nak mudah je, macam tadi dia kata mudahkan proses, boleh sambungkan talian. Tak ada talian kat Malaysia ni boleh sambung daripada syarikat berbeza. PDRM boleh sambung ke bank ke, kan. Itu sangat bahaya. So because of that, pejabat diorang ni. sebab kadang-kadang because of panic, kita rasa logik je sebelum tu berlaku, kan. So benda ni tidak logik untuk berlaku, ya. So saya harap rakan pendengar tidak menjadi mangsa dan tanggung kerugian yang sangat besar, ya. Punca ketiga adalah dari sudut tanggungjawab pembayar cukai ini sendiri. DJ Natasha, sebab kami di peringkat Lembaga Hasil merasakan kalaulah semua yang menjadi mangsa ini menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pembayar cukai, melaporkan pendapatan mereka kepada pihak Lembaga Hasil setiap tahun, mereka surely tahu bagaimana kaedah melaporkan kepada pihak Lembaga Hasil. So keperluan untuk buka website kita, buka MyTax kita, bagaimana nak laporkan, mesti dia tahu juga macam mana dia nak bayar cukainya tu. Kan, menggunakan aplikasi apa nak bayar cukai. So bila orang yang scam ini datang call, dia dah confirm tahu dah, oh, Encik jangan tipu saya. Saya tahu kedudukan cukai saya boleh semak, saya tahu macam mana nak bayar. So semua ni tipu. So kalau dia jalankan tanggungjawab dia sebagai seorang pembayar cukai dengan baik, dan saya percaya dia tak perlu risau, sebab dia notice memang apa yang dicakap oleh scammer tu sangat tipu, ya. Dan saya pun sebenarnya nak mengambil kesempatan jugalah atas topik ini. Saya mohon untuk mana-mana individu rakyat Malaysia yang masih lagi tak jelas dari sudut dia punya nombor cukainya tu, sila bertindak segera. Ambil tahu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, rakan pendengar, ambil tahu tentang kedudukan cukai ini. Once tuan-tuan bekerja saja, kena ambil tahu. Kena ambil tahu yang tuan-tuan mungkin ada nombor cukai, kan, ada beli kereta, ada beli rumah, mesti ada nombor cukai itu. So once ada nombor cukai, sila laporkan pendapatan. Jangan risau dari sudut cukai yang nak dibayar. Sebab kita perlu tahu
adanya nombor cukai itu keperluan melapor kepada pihak lembaga hasil saja. Kita nak laporkan pendapatan. Kadang lapor pendapatan pun tak kena cukai. Sebab banyak sangat pelepasan. So ambil tahu, belajar perkara ini satu persatu, dan akhirnya tuan-tuan, saya percaya tidak akan menjadi mangsa kepada semua helah-helah ataupun taktik-taktik scammer ni Punca yang keempat adalah dari sudut scammer sendiri. Scammer semakin bijak DJ Tasha, dan sangat licik sebab dia tahu segala tindakan dia takkan boleh dibuktikan. Sebab dia tahu juga kalaulah orang berkenaan pergi ke pejabat polis, polis akan cakap bayaran dibuat oleh tuan sendiri. Tuan sendiri secara sukarelanya membayar. So bukan disebabkan tuan ini dipaksa bayar, tidak ada kenyataan paksa tu kan. So itulah yang menyebabkan si scammer ini sangat licik dan bijaksana Mereka pun bukan datang daripada golongan biasa-biasa. Banyak yang bijak pandai juga yang boleh dapatkan macam-macam, sebab dia boleh ternak malware lah kan, masuk dalam kita punya sistem. Orang bijak-bijak sangat-sangat bijak perkara tu Penggunaan IT diorang sangat advance daripada kita kadang-kadang. Itu yang kita kena berhati-hati So because of tindakan yang tak ada ni, saya pergi kepada punca yang seterusnya, yang terakhir, tiada tindakan tegas dan cepat oleh pihak berwajib kita sebenarnya So kes-kes ini menyebabkan si scammer tadi berulang kali buat dia punya tindakan nak scam orang tu. Sangat masalah. Dan saya kira tindakan mahkamah yang ada pun dari sudut section 420 So dalam section 420 ini pun hukuman penjara 10 tahun atau boleh dikenakan denda saja. So saya kira untuk scammer yang dah menang juta ni kan, so benda tu terlalu kecil bagi mereka. So tindakan yang sepatutnya kita kenakan adalah lebih besar, supaya mereka tahu apa yang mereka buat ini adalah sangat tidak boleh dimaafkan. Sebab dia menyebabkan ramai lagi orang yang macam berduka cita lah sebab duit simpanan habis semua etc. So dan satu lagi juga, ada masyarakat kita yang kena scam ni mungkin nilainya kecil tapi dia tak nak report sebab dia dah tahu polis takkan buat apa kan. So tiada tindakan di peringkat pihak berwajib yang lain sebab duit tu mungkinlah berapa ratus je, takkan mungkin dia dapat balik. So tak guna pun dia buat report. Sebenarnya setiap report tu sangat penting. Dulu yang report kecil-kecil inilah yang kita dapat bangkau scam tu. Kan banyak kes-kes menyebabkan love scam. Kalau kita tengok Netflix ada cerita love scam tu kan. So kita boleh jumpa because of you buat report walaupun kecil kan. So semua ini report-report yang sangat penting walaupun sekecil mana Itu saja. Baik, itu dia kan, cukup detail dikongsikan oleh Encik Nasir bagaimana kita nak menghadapi scammer agar kita tidak menjadi mangsa kepada scammer LHDN ini. Jadi jangan lupa untuk anda semua boleh pergi terus ke laman sesawang rasmi Lembaga Hasil untuk anda mengetahui dengan lebih banyak lagi, lebih details lagi, info-info yang dikongsikan secara langsung terus dari Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Tapi ini saja masa yang kita ada. Terima kasih banyak Encik Nasir untuk perkongsian tersebut. Topik kita bawakan hari ini, bijak tangani scammer LHDNM. Terima kasih kepada Encik Muhammad Nasir Muhammad Nazri yang merupakan Pegawai Perhubungan Awam Hasil K-Line dari Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Baik, terus saja dengarkan kami di Bernama Radio untuk anda. Demikian tadi program Temu Bual Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jom klik hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my.